tak puasa, tak mampu tapi tak buat haji contohnya, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang bersyukur. Maka dah tentu dah ramai mana yang sebut alhamdulillah tak sembahyang. Nyata Quran itu benar. Allah bagi pada kita kurniaan harta benda. Ramai yang kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kan. Ni nak boleh pula 2000 ni. Tuan-tuan sekalian. Jadi hampa dapat agak dah? Dapat dah. 2000. Jadi kita dapat 2000 yang menggunakan alhamdulillah, alhamdulillah semua orang boleh sebut. Tetapi kemana kita gunakan kurniaan Allah itu? Yang pasti pada harta ini ada kewajipan dan ada kesunatan. Kewajipannya kalau cukup jumlah haul dia, cukup dia punya nisab, kena keluar zakat. Kalau tak cukup haul ataupun nisab dia, tetap kena infak, tetap kena sedekah. Bila ini kita tak buat, bermakna kita sekadar mengucapkan syukur, bukan melaksanakan hakikat syukur. Boleh faham kan takat tu tak? Memanglah. Kalau hampa ni puluh tahun dah tak faham berat. Nak? Saya sendiri pun puluh tahun dah tak main sini ni. Baik. Tapi yang pasti pendinding perempuan tu macam inilah sejak dulu. Tak berubah lagi pasal. Baik. Dulu tak ada lansir kan, boleh lansir dia muslimat dia dengar ustaz kau tu lubang-lubang tu. Itu syukur. Begitu juga dengan pangkat dan kedudukan. Ini juga pemberian Allah. Ramai mana kata bila naik pangkat alhamdulillah naik pangkat, tetapi dia hanya sekadar mengucapkan kalimah syukur, belum sampai kepada hakikat syukur. Yakni bila dia gunakan kedudukan, dia gunakan jawatan dan pangkat itu dengan sebenar-benarnya, yang paling utama ialah untuk mengajak manusia kepada pengabdian kepada Allah Ta'ala. Maka persoalan yang kedua tadi, bila yang Allah bagi tadi, maka dia ada jadi dua. Wa imma, yang pertama nikmat. Bila sebut nikmat, bila kita dapat, kita akan syukur. Tapi di sana ada orang dapat nikmat, tetapi nikmat yang Allah bagi tadi tidak membawa dia kepada taat. Itu semua orang tahu, semua jemaah dekat surau JKA tahu. Maka dia namakan istidrah, maknanya tak menjadikan dia makin dekat dengan Allah. Sebab itulah bila benda ini tak ramai orang buat, sebab itulah tok guru kita memulakan mukadimah pengajian kita supaya kita bersyukur. Itu tujuan pertama. Benda hak orang tak ramai buat ni memang kita kena selalu bagi ingat. Hak selalu orang buat tak payah bagi peringat. Betul tak tuan-tuan? Macam tuan-tuan merokok, tak payah bagi ingat dah. Dia reti nak merokok. Nampak tak? Dia reti. Sebab dia tahu dah sampai masa berdengung mulut tu dia berasa rokok Dia tak payah cakap sebab dia buat selalu dah. Tak payah bagi ingat. Yang nak bagi ingat ni benda yang jarang kita duk buat. Maka sebab itu tok guru, ustaz, ustazah, pak kiai akan memukadimahkan kuliah mereka dengan mari sama-sama kita bersyukur. Itu satu. Yang kedua, kenapa tok guru memukadimahkan kita ajak syukur? Yang keduanya kerana itulah syarat untuk Allah tambah nikmat. Saya tak payah baca ayat tu. Tuan-tuan semua hafal. Betul tak? Hafal dah. Allah Ta'ala kata, hampa kalau syukur, aku tambah. Selesai. Bukan kalau hampa ni, Allah Ta'ala kata syukur. Maka syarat untuk Allah nak tambah nikmat, bukan tambah pemberian. Kita kena ingat ni. Kenapa tak? Yang Allah, yang kita nak, yang Allah bagi tu nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah nikmat tadi, bukan tambah pemberian. Sebab apa? Apa beza nikmat dengan pemberian? Apa beza? Nah, ni banyak Q&A pula nah. Tapi senang kuliah macam tu kan. Q&A kita bukan nak cantik-cantik sangat. Kita nak dengar ya. Betul tak? Ingat betul. Tengok rezeki lah. Kalau ingat, tak ingat, sendiri mau ingat lah. Jadi
yang kita nak Allah bagi kat kita ini ialah nikmat. Ada. Apa maksud nikmat? Di situlah. Nikmat kita sebut tadi dah. Yang Allah bagi makin mendekatkan kita dengan Allah. Yang ni kita nak. Kita nak sihat, tapi biarlah sihat yang dekat dengan Allah. Kita nak pangkat, biarlah pangkat tu mendekatkan kita dengan Allah. Itu maksud dia. Jadi untuk dapat nikmat ini, ya, maka dia perlu kepada syukur tadi. Nampak tuan-tuan sekalian? Oh, Zuri duduk sini, Zuri. Opis dia mau sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ipar kita ingat dia, opis mana? Sini. Jari anak Melayu tak tahu duduk mana kejap. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut nikmat tadi ni, itu sudutnya tu. Hari ni orang kira dia dapat. Yang dia dapat belum tentu nikmat. Kadang-kadang istidraj itu. Yang kita bimbang, pemberian itu bentuknya istidraj. Dapat sihat makin jahat, maka pangkat makin jahat. Ini yang kita tak nak. Maka sebab itu Tok guru kita memukaddimahkan kuliah dia, pengajian dia dengan mari sama-sama macam-macam lah, tapi poinnya ajak kita syukur. Dah nampak dah sikit dah. Jadi tok guru kita bukan saja-saja cakap, ustaz-ustazah kita bukan saja-saja cakap. Yang saja-saja cakap tu hak tak tahu hukum. Hak duk kata pijak tek cicak batai wuduk. Tu pelik tu, tuan-tuan. Cicak pun terkejut. Dia kata bila masa pula orang wuduk pijak aku jadi batai. Yang batai semayang bukan wuduk. Kalau kita nak semayang, tengok ada tek cicak batai semayang. Tapi kalau wuduk dia tak batai wuduk, hampa basuh saja, selesailah. Ini jadi oleh sebab itu yang kedua. Kenapa Tok Guru mula? Yang ketiga, saya nak sebut sini biar kita faham. Bila Tok Guru kita mari syukur, kita mula ni syukur. Jadi yang pertama tadi, kerana tak ramai yang bersyukur, disebut supaya kita jadi syukur. Yang kedua, disebut syukur kerana dengan syukur tu Allah tambah nikmat. Nikmat maknanya yang dia bagi kat kita, kita makin dekat dengan Tuhan. Bagi umur panjang, kita makin dekat dengan Tuhan. Bagi pangkat, kita makin dekat dengan Tuhan. Itu dua. Yang ketiganya, kenapa diulang-ulang sebut syukur itu? Kerana tuan-tuan sekalian, syukur inilah merupakan kemuncak kepada pengabdian pada Allah. Okey, mana dalil dia? Mana hujah dia? Ingat tak tuan-tuan sekalian? Sebab saya nak kuliah dekat JKR ni, Jerman tak? Susah sebab orang ngaji belakang. Jadi bila ceramah tempat orang ngaji belakang ni payah tak? Ngaji. Senang ngajar di tempat orang nyanyi. Dia bila orang ngaji, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut tadi yang ketiga. Kenapa? Kerana satu ketika mana Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok tapak kaki Nabi ni pecah. Sebab Nabi berdiri lama. Semayang sunat dia lama. Semayang wajib dia tak boleh lama-lama. Jadi Pak Imam kena tengok belakang tu siapa. Tak boleh. Ni mantamuk makin banyak jemaah makin baca surah panjang tak? Bangun-bangun semua meninggal. Kata Aisyah, wahai suamiku Rasulullah, awaklah, dia kata, hang ni ahli syurga dah. Hang ni dah tentu masuk syurga. Hang pula tak buat dosa. Kenapa sampai semayang sunat sampai pecah-pecah kaki ni? Tak, Mek pun tahu cerita ni. Tak, cuma dia tak sedut sini je. Boleh dah mengajar dia. Baik. 30 tahun dengan kuliah. Takkan tak boleh mengajar. Kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab dah? Tengok jawapan Nabi. Afala akunan abdan syakurah. Ada juga betul. Afala akuna abdan syakura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak bolehkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur?
Dia kait dengan tajuk kita tadi ni. Bermakna apa dia tuan-tuan? Orang yang bersyukur itu jaga semayang waktu dan semayang sunat. Ramai mana yang dapat nikmat tak semayang, tu satu hal. Ramai mana yang dapat nikmat semayang fardu saja, sunat tak buat. Mereka masih belum termasuk kelompok yang bersyukur. Sebab Nabi semayang sunat, Nabi pecah kaki tu sebab semayang sunat, bukan Zuhur, bukan Asar, bukan Maghrib, bukan. Jadi cuba kita tengok diri kita. Kita duduk belah mana tuan-tuan Jadi kita tak nak bercakap hal orang, kita bercakap hal kita sudah lah. Kita nak mikir hal kita. Sebab esok kita mati, tak peduli dengan orang. Orang tolong hantar pergi kubur ya. Itu pun sebab kita tak boleh berjalan. Kalau kita boleh berjalan, orang tak hantar kita pergi kubur. Jalan sendiri tak hantar, percaya. Yang orang tolong bagi mandi tu sebab kita dah tak boleh mandi sendiri. Nampak? Bukan sebab dia nak teman kita. Dah. Dia nak selesaikan tanggungjawab dia saja. Nah, itu saja. Jadi kita pergi besok seorang-seorang. Kalau mayat boleh bagi mandi, dia mandi sendiri, dia pakai kapan sendiri, dia pergi tanam sendiri, tak ada siapa nak pergi kubur. Betul tak tuan-tuan? Kita pergi kubur ni dua sebabnya. Pertama, hantar orang mati. Kedua, hari raya. Betul ya? Sebab tu masa 2 tahun PKP, pening orang kubur. Tak ada orang pergi. Maknanya syukur itu terkait dengan semayang. Nampak tak? Automatik Nabi itu beribadat semayang bukan sebab syurga, bukan sebab neraka, sebab syukur. Tu kemuncak kepada pengabdian itu adalah syukur. Maka bila tok guru kita mukadimahkan kuliah dia dengan mengajak syukur, itulah hujah yang ketiga supaya kita berusaha menjadi orang yang meletakkan ibadat itu hanya kerana syukur, bukan kerana takutkan azab neraka, bukan kerana nak syurga. Walaupun tak salah kita niat macam tu, semayang nak syurga, semayang takut neraka, tak salah. Itu tak salah. Bagi orang awam ni tak salah. Cuma ialah macam kita lah kan, dulu kecil-kecil mak kata hang kalau puasa sehari mak bagi RM1. Takkan sampai umur macam ni nak RM1 lagi sehari. Dah tahu kita puasa kerana memang tanggungjawab kita. Hak dulu mak kita didik saja. Jadi kalau bolehlah tuan-tuan sekalian, kita tingkatkan sikit matlamat amalan kita hanyalah kerana syukur. Kerana bukan salah pun ramai yang semayang duha. Saya tahu orang JKR ni ramai semayang duha. Nanti saat pukul 8 ada, pukul 8.30 ada, tengok waktu-waktu tenggang yang kosong apa main tak. Jadi kita semayang duha, mayanglah duha sebab Nabi suka, sebab Allah suka, bukan sebab nak tambah rezeki. Bukan, rezeki itu Tuhan punya hai. Hang jangan duk demand lah banyak-banyak sangat. Iman kita ni supaya orang menega, tak untung tak menega. Jadi bukan tahap kita dah tahap tu. Semayang duha ni apa? Sebab Nabi suka, sebab Nabi duk buat. Dulu bolehlah awal-awal kita ngaji dulu lah, jenis iman orang menega. Tapi kalau boleh, kenapa semayang ni? Sebab Nabi suka. Sebab Nabi suka, maka aku buat yang Nabi suka. Nabi tak pernah tinggal sedap. Daripada mula disyariatkan duha sampai dia wafat, dia tak nak tinggal. Jadi syukur itu terkait dengan solat ya. Jadi solat fardu dan juga solat sunat. Hujahnya tadilah Nabi semayang sunat. Tapi kenapa tak sebut semayang fardu? Dah tentulah sifirnya begini bang. Orang yang semayang sunat tak mungkin tinggal solat fardu. Tapi orang yang solat fardu belum tentu dia akan buat semayang sunat. Betul? Orang semayang puasa sunat confirm dia tak tinggal puasa wajib. Kalau puasa sunat dia buat, Ramadan tak buat, tu dia untuk apa sihat. Kepala dia masuk ayak. Jadi sebab tu Nabi dicontohkan semayang sunat sampai pecah kaki. Dah tentu semayang fardu dia tak pernah abai. Jadi itulah 3 hujah, 3 kenyataan yang lepas ni kalau orang tanya sebab apa? Tok guru kita bila mukadimah saja nak mengajak, dia mesti kata alhamdulillah pertamanya dan selamanya, marilah kita panjatkan rasa syukur. Rupanya itu hujah dia. Jadi kita kena tahu, walaupun tu basic sangat, tapi bila orang tanya tak tahu. Baik.
Sama juga macam bila Tok Khotib baca khutbah, difardukan, dirukunkan, dia ada ittaqullah. Itu dia. Ataupun apa-apa maksud kataan yang membawa kepada maksud menyeru kepada takwa kepada Allah. Tak. Jadi kenapa persyariatan itu berlaku? Tak. Walaupun kita orang beriman ni terima saja. Tak payah terimalah reason dia tu. Orang beriman ni terima saja. Nah, sebab bila kita terlalu meletakkan semuanya kena melalui reason, maka kalau begitu tak payahlah ada iman. Tak. Kenapa mu tak makan babi? Sebab ada komen. Jadi tak makan babi bukan sebab komen. Kalau kita tak makan babi sebab komen, kenapa waktu darurat kita boleh makan babi? Komen tu gimana? Ngapa tak makan babi ni? Kuman dia rebus dengan api hak didih kali tak mati. Baik. Kalau itu hujahnya, tiba-tiba darurat, semua tak boleh, tak ada. Ayam tak ada, daging tak ada, semua tak ada. Tinggal babi yang 3-4 ekor. Nah, kita pun balun babi tu. Kuman ni pergi mana? Ataupun kuman tu tahu dia ni darurat, ayuh kita tinggalkan babi ini. Jadi kenapa tak makan babi? Sebab Allah suruh. Betul dah. Bagi orang perempuan kalau dah mari dah. Ada dah tepi tu. Okey, dah. Kenapa hampa taat ke laki hamba? Kenapa taat ke suami? Sebab Allah suruh, bukan sebab laki hang garang dah. Kalau laki hang Mr. Sotong pun, hang tetap juga wajib taat ke laki hang sebab Allah suruh. Allah suruh ni dia tak perlukan logik ni. Tu nama dia iman. Kalau semua pakai logik, tak payah ada iman. Lah ni pahaman kata liberal ni memang tak ni. Tuan-tuan sekalian, agama dengan akal ni, akal diguna untuk mentaati agama, bukan digunakan untuk tolak agama. Baik, tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, akal makna dia apa? Akal, ain qaf lam, dalam bahasa Arab lah. Mungkin ada yang ngaji Arab kan? Kau makan nasi Arab saya? Baik, hampa bukalah kitab apa-apa Lisanul Arab, kamus, antara kamus lah Lisanul Arab. Cuba cari perkataan ain qaf lam. Bukan saja-saja Allah buah nama, tuan-tuan. Hampa ingat saja-saja Allah buah nama hak duduk dalam kepala kita ni, nama dia akal. Dah, JKR ada sebab bubuh. JKR, Jabatan Kerja Raya. Hampa tak bubuh apa tu teratai ke mangkuk hayun ke apa? Kenapa buh JKR? Ada sebab buh JKR. Kementerian yang bertukar dulu ayam dengan air ni macam-macam. Kenapa? Ada sebab. Kalau manusia buat satu nama pun ada sebab. Agak-agak takkan Allah bodoh pada kita. Buh pi nama tak ada apa alasan. Nak letakkan pusing akal. Kerana orang banyak guna akal. Semua hukum akal, tuan-tuan. Baru mengaji alik batal, bersyarah macam mufti. Mufti pun terkejut. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Ni akal. Baik, mudah ceritalah. Kita akan berhenti pukul 1.49, kurang seminit. Ain qaf lam. Buka balik lisan Arab. Lah pun tak payah pergi bercari dah, apa boleh pakai ni kan. Semua ada ni dah. Ain qaf lam maknanya keterbatasan. Itu makna dia. Akal maknanya keterbatasan. Okey. Kenapa akal itu makna Allah namakan hak membezakan kita dengan makhluk lain ialah akal. Kenapa dia tak buah nama lain? Ada, dia buah mangkuk ke? Ada, daun ke? Tak, dia namakan akal. Sama juga kenapa yang menggerakkan kita nama roh. Kenapa dia kata kopi O? Semua ada. Wa kulli syai'in sababa. Betul tak? Main. Tuan kaya main. Main. Akal maknanya keterbatasan. Kenapa? Benda yang membezakan kita dengan makhluk lain dinamakan akal, dan akal tu makna keterbatasan. Pertama nak bagi tahu pada kita, tidak semua perkara itu boleh diputuskan dengan akal.
Akal cuma dibenarkan oleh Allah untuk memikirkan perkara yang tidak bertentangan dengan Allah. Itu saja. Maknanya akal itu terbatas kepada perkara yang Allah izin saja. Yang Allah tak izin, hampa jangan duk fikir. Hampa sebagai beriman, macam tadilah, kenapa taat pada mak bapak? Sebab apa? Zal, kenapa kita wajib taat mak bapak? Bukan sebab dia beranakkan kita, bukan sebab dia jaga kita. Lepas dia beranak, dia lempak kita suruh Tarzan jaga. Lepas 10 tahun jumpa mak kita, wajib taat pada mak bapak, walaupun dia tak jaga kita. Kenapa? Allah yang suruh, kekal perintah Allah itu. Ada orang jumpa saya tak taat mak saya, dia bukan jaga saya, apa beranak dah bagi ke orang. Saya kata, ni faham apa ni? Ni kena ingat itu. Tuan-tuan sekalian, Allah yang suruh kita taat mak ayah kita, bukan sebab dia jaga kita, bukan sebab dia beranak kita. Tak, bukan. Sebab Allah yang suruh, kekal perintah itu. Dia jaga, dia tak jaga, dia tak ajak dia jawab depan Allah. Dia tidak babitkan kita. Ada orang perempuan, saya tak taat ke lelaki saya, Ustaz. Sebab apa? Dia kahwin 2. Dia pun tak berlaku adil dengan saya. Tuan-tuan, tak berlaku adil, dia jawab dengan Allah. Hang sebagai isteri, selagi mana suami tak suruh buat jahat, selagi itu hang wajib taat. Jangan jadikan alasan dia kahwin 2, hang tak taat kat dia. Boleh faham makcik sebelah? Hoi, Assalamualaikum. Aduh, nampak tak? Jadi kenapa wajib kita tak makan babi? Sebab Allah tak bagi. Kuman tu biar orang kafir lah, tuan-tuan duk mikir. Ataupun kita nak dakwah kat dia. Tapi dalam kita dakwah pun, jangan hanya logik akal. Takut dia terima perintah Allah dengan akal, tiba-tiba tak bertembung dengan akal, besok dia tinggalkan agama. Ini sikit-sikit baik. Kenapa kita basuh muka bila ambil uduk? Senang dah dapat dah 3 contoh dah, tak kata jawab lagi. 3 contoh dah. Sebab apa kita basuh, ambil semayang basuh muka? Sebab Allah suruh, faghsilu bihujuhikum, betul tak? Bukan sebab muka kita kotor, betul tak? Kita nak semayang, muka ni tempat mudah kena habuk, jadi nak semayang kena cuci muka. Kalau itu alasannya, kenapa tayamum tepuk debu? Allah suruh juga, famsahu biwujuhikum. Bila ayat tak ada, famsah, sapu muka hampa dengan habuk. Kalau ada ayat, faghsilu, basuh muka hampa. Jadi bukan sebab muka mudah kena habuk dah, sebab Allah perintah dalam Quran. Berabuk tak berabuk kan? Ambil uduk kena basuh. Bukan kerana muka kotor dan sebagainya. Jadi inilah yang saya nak bawa balik pada fundamental kepahaman agama. Asasnya adalah wahyu. Isna akal. Bukan akal saja. Akal cuma diberikan oleh Allah, nak fikir takat dia perlu. Tapi kalau kita nak letak pada akal tu, jadi macam Darwin tu, manusia pada beruk, padahal dia seorang je. Yang kita ni pun ngaku-aku sekali jawab masa darjah 5, lepas darjah 5, manusia daripada beruk. Aku jawab, aku ingat. Dah kita mengaji macam tu. Sebab apa? Akal tu digunakan sepenuhnya untuk mencari ciptaan Allah. Tak boleh, tuan-tuan. Akal takat keterbatasan dia. Allah izin takat mana Allah izin, takat tu saja. Sebab tu orang beriman ni dia faham lain hukum agama. Faham tak, tuan-tuan? Orang Islam bila potong tangan mencuri, dia faham ini Allah suruh. Kalau fikir kepada akal, timbullah zalim sebagainya. Nampak, tuan-tuan? Padahal yang sama banyak benda hak lebih zalim daripada kata tak zalim pula. Jadi akal ini kata dia kumpulan nada murni, akal itu selalu menipu. Ingat lagu tu? Tak ingat? Cari YouTube. Nak pandangan akal. Ini keliru akal. Tuan-tuan sekalian. Sebab manusia bila dia tengok, dia akan hantar sini. Tak?
Padahal kadang-kadang kita tengok berjalan di padang pasir, tengok berayak dia Fata Morgana. Ada ayat otak kata pipi tak ada. Jadi maka bila kita sebut agama, akal hanya digunakan untuk kita memikirkan apa yang agama bagi, yang Allah bagi. Lebih kita tak boleh fikir dah. Penzina, sebat sampai sebat 100 rotan, rejam sampai mati, contohnya, dibuat di khalayak ramai. Akal kata, orang duk fikir akal, kita nak bahas dengan orang kafir kan kata ni mengaibkan, ni macam-macam, sebab dia tak ada iman, tuan-tuan. Dia tak ada iman, dia fikir dengan logiknya. Tapi walaupun kita boleh hujah dengan logik itu, faham tak? Tetapi jangan terikat gitu. Ya, jadi sebenarnya bila sebut agama, dia berdasarkan wahyu, bukan sekadar akal. Contoh kita ambil, kita nak pergi semayang jemaah, ya, nak pergi semayang jemaah, gigi tu dah sampai tengah jalan runtuh, perang berlubang jalan. Hello selalu cakap jalan berlubang, jurutera jalan. Jalan berlubang, siap-siap tu kita pergi sampai sejik, orang dah habis semaya belakang dah. Semaya Zuhur habis belakang. Kita tengok tak ada orang semaya, kita pun semaya seorang. Semua ulama fiqh kata dia tetap mendapat pahala jemaah walaupun dia semaya seorang. Akal kata syarat nak jemaah mesti paling kurang 2 orang. Hak dia semaya seorang. Tak kata kan? Boleh kecek belakang. Kecek biasa boleh, KL boleh, Kelantan. Ngapa? Kita satu Malaysia mah. Jadi seluruh ulama fikih kata orang tadi ni dia dapat pahala jamaah walaupun dia semayang seorang. Sebab apa? Sebab itulah hukumnya. Sebab itu orang perempuan semayang di rumah pahala macam lelaki semayang jemaah. Boleh faham tak? Jangan duduk geger nak pergi masjid, sampai berguling nak pergi masjid. Ayuh pa nak minta kutuk laki dia nak pergi masjid. Laki dia kata mayan rumah sudahlah. Nak pergi masjid, ayuh pa. Saya teringat ayuh pa ni cerita jiran saya. Dia orang Hindu lah. Laki dia mati malaria. Rumah dia dengan rumah mak saya selang tiga rumah pendokar. Lebih kurang dalam 100 meter lah, lebih kurang lah. Hari lelaki dia mati tu, dia bergolek atas jalan tu, yopa sampai rumah mak aku. Ni mak saya cerita. Dia kata Aci tu, dia kata nangis lelaki dia mati sampai rumah aku, dia depan rumah mak depan tu. Dia yopa patah balik. Yang pelik tu patah balik tak tahan, pi terus. Dia patah balik, yopa patah balik pi rumah dia. Sedih sangatlah tok lelaki dia. Tak dan 4 bulan menikah lain pula. Tak apalah nak cerita yopa tadi. Perempuan tadi ni duk minta ke tok lelaki nak pergi masjid, nak pergi juga. Suami kata bukan tak boleh pergi, tak apalah, duk tak ada siapa nak jaga di rumah ni. Islam kata perempuan afdalnya semayang di rumah. Lelaki afdalnya semayang jemaah di masjid. Tapi kedua-dua pahalanya sama. Sebab tu orang perempuan boleh beriktikaf di rumah pada 10 malam terakhir Ramadan. Kita duk fikir masjid sebab apa? Duk tulis dekat tiang masjid, saja aku beriktikaf di dalam masjid ini, sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau bukan masjid, tak boleh lah, sebab ayat di tepi tu. Betul tak? Sebenarnya orang perempuan boleh niat semayang iktikaf di rumah pada malam dengan syarat. Ni agama kata. Akal kata lain. Nak jemaah mesti 2 orang. Tak, dia semayang seorang-seorang saja di rumah, dapat pahala lagi. Sama. Dengan syarat perempuan yang iktikaf kat rumah tu makcik sebelah, dia mesti mengkhususkan tempat semayang dia di rumah tu. Tak boleh merata rawa dia semayang, berasa lapar semayang kat dapur. Assalamualaikum, makan. Dia mesti mengkhususkan tempat dia nak semayang di rumah tu. Buat tu, kita buat tempat seru untuk bini kita, buat elok-elok tu semayang kan. Malam 10 terakhir bini kita boleh iktikaf. Kita boleh join sekali ke ustaz? Tak boleh. Hampa di masjid.
nak, kecualilah hampa tak larat dah, maknanya dah nazak sangat dah. Jadi orang hak tikah kat rumah ni, orang lelaki, dia bukan sebab apa, sebab dia nazak, tak boleh bermasjid dah. Jadi nampak tak akal itu? Sebab itu kaedah menentukan apa-apa perkara bila bertembung dengan syarak, maka syarak mesti didahulukan, walaupun sekalinya kita tengok bertentangan dengan akal kita. Sebab akal ini dia berbeza. Betul tak? Ada orang kata akal begini, mana ada orang sama. Tuan-tuan sekalian, Allah sebut dah manusia ni kalau tidak dibenarkan untuk pelbagai-bagai pendapat, maka hancur dunia ni. Sebab itu hari ni kita boleh bertukar fikiran, tuan-tuan. Allah izinkan dalam ruang yang diizinkan, tapi bukan untuk memikirkan perkara yang telah disyariatkan Allah. Kita putuskan, contohnya Zuhur kita pakat setuju belaka untuk cari 2/3, Zuhur 3 rakaat. Tak boleh, sebab dia dah putus dah 4 rakaat. Tak boleh. Yang diizinkan kita untuk tukar fikiran, takat hak boleh kita lah, tapi bertembung dengan syarak, maka dia tak boleh fikiran. Tuan-tuan sekalian ya. Baik. Jadi bilalah Islam itu dia terkait dengan hukum, dengan sumber dia iaitu Quran dan Sunnah, maka tak ada cara lain. Islam itu wajib dipelajari. Dia tak lain main dengan kita. Hak raja ni, hak celaru ni tuan-tuan, bukan sebab kita mengaji, puncanya sebab kita tak mengaji, kita dengar orang. Tuan-tuan tengok tangan letak lepas semayang pun macam-macam lah. Kalau ikut agama, tuan-tuan, duduk atas ni tak apa lagi, duduk sini tak apa lagi, duduk sini tak apa lagi, duduk tepi ni tak boleh dah. Bukan kata batal, dia tak ada dalil. Jadi jangan duduk kelai tengok orang ni kan, kita mudah nak wahabi, sedap kau je. Nabi kata lepas takbir tangan letak atas dada, betul ya? Dada sini letak atas ni, dia faham macam tu. Ada? Yang di sini bawah atas dada, ni sini atas dada, sama lah. Apa nampak? Atas dada. Ni atas dada kan? Atas dada kan? Tak sini atas dada tak? Atas dada tak? Dia letak tangan ada atas tangan dada. Hak tadi dia letak betul tangan atas dada. Apa masalah you? Itu tafsiran yang boleh diterima berbeza. Yang letak sini baru tak kena gaya. Ini bukan letak, ini bongo. Ya sebab itu kita baru ni ada orang hantar mesej, Ustaz komen sikit ni, apa tu contoh dia nikah ni kan, Dr. Mazan nikah ke dia, aku terima sebagai apa diucapkan, komen sah ke Ustaz. Tengok tuan-tuan sekalian, kau nak bercakap bukan saya kena individu, tapi hukumnya tak ada masalah. Kita terikat tu sahaja aku semayang padu zuhur surau JKA atau email gini, mampukah kita? Balik pada asal semayang tu niat ada 3. Nak mu semayang ke apa, wajib ke sunat, selesai. Zuhur 4 rakaat mu apa, memang zuhur 4 rakaat. Ada tu je. Sebab nak lekat sahaja aku semayang padu zuhur 4 rakaat, semayang surah JKA dalam Sultan Salahuddin, macam-macam. Tu yang jadi rata rawa tangan tu. Aku semayang zuhur ikut tu email, senang tak? Macam selalu akad nikah tak salah Ustaz. Dia komen tak salah. Kenapa mazhab tak salah? Syarat ke salah tu? Dah putus nafas tu lama tu, mana boleh dia syarat dia kena tunai aku terima. Itu engkau punya budaya, bukan hukum. Tuan-tuan bayang kan, Tok Imam kata tunai pengantin asma, tak boleh nak sambung terus. Jadi Tok Imam tak boleh berhenti sebab tak nak nyambung ni. Tunai dia tak jawab lagi ni, aku terima. Tok Imam asma meninggal.
Yang tak boleh ialah jarak terlalu jauh antara ijab dan qabul. Bukan mesti salam, bukan mesti satu nafas. Tak. Yang tak boleh lepas aku nikah kakak dia pergi noreh, dia ambil pitih 2,000 berkelip pula aku terima. Mu ni nak nikah kau nak ambil 2,000 ya. Itu yang tak boleh. Jadi nak faham Islam dia kena belajar. Dia tak boleh main dengar tak koseh, tak boleh. Mak, bila nak belajar, inilah Nabi kata, mu nak jadi alim nak. Pertama, kun alimah, jadi alim. Yang kedua, muta'alim, belajar. Sebab syarat nak alim kena belajar. Walaupun tak semua yang belajar jadi alim. Tapi syarat nak belajar, syarat nak alim mesti belajar. Tidak ada orang celik-celik yang buka pondok. Tak boleh. Pondok deriah yang boleh buka gitu semua. Ni ada orang ni, dunia pelik. Orang tak ngaji mana boleh buka pondok. Who are you? Orang Jawa ya. Buka pondok deriah boleh lah. Syarat nak menjadi alim mesti belajar. Walaupun tak semua yang belajar jadi alim. Satu. Lepas muta'alim apa dia? Mustami', dengar. Sebab syarat belajar mesti dengar, betul tak? Walaupun tak semua dengar, hak belajar. Jaga dengar. Dia repot. Dia bukan nak belajar, nak dengar, nak repot. Jadi syarat untuk belajar mesti mendengar. Walaupun tak semua yang mendengar itu belajar. Dan untuk belajar pula muhibban, mesti ada rasa sayang, cinta kepada ilmu. Kalau tak ada rasa cinta, rumah duduk sebelah masjid pun dia tak pergi dengar kuliah. Tuan-tuan minat bola dah, pergi Melaka, pergi Perlis, Selangor lawan Perlis, pergi Selangor lawan Johor, pergi pergi Melaka. Sebab apa? Sebab minat dah. Kalau tak minat, tuan-tuan sekalian, rumah dia bawah pada bola tak pergi. Begitulah dengan nak belajar tadi, kena ada minat untuk belajar. Dan minat untuk belajar ini mestilah diterapkan dengan malulah aku kalau sekiranya aku orang Islam, tapi banyak perkara yang bersangkutan dengan agama yang aku anut aku tidak tahu. Maka bila kita dah belajar, mestilah kita nak menentukan macam mana tanda-tanda berkat dalam ilmu kita itu. Saya tutup perbincangan kita pada hari ini. Sayyidina Ali kata, antara tanda-tanda berkat dalam ilmu, semakin kamu belajar, semakin kamu rasa tidak tahu. Itu syarat saja. Bila baru belajar sehari, kuliah maghrib 40 minit je, tapi bahas macam mufti, ada benda tak kena. Ada. Bila kita makin tak tahu, kita akan belajar. Kita akan belajar. Mudah-mudahan kita doa, tuan-tuan, kita termasuk dengan orang belajar. 3 perkara yang jadikan kita buat jadi ibadah. Pertama, bila puasa, selagi tak berbuka, kita dalam ibadah. Iktikaf, selagi kita tak keluar masjid, maka kita iktikaf. Menuntut ilmu, selagi kita tak keluar daripada niat untuk tak nak belajar, selama itu kita dianggap belajar. Dan yang kita buat ibadah, mati dalam semua keadaan itu, insya-Allah mati yang mulia. Sekadar itu dulu, tuan-tuan ya. Jadi tepi kanan tu biasalah tuan-tuan tengok muka saya ni kan muka welfare. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi saya ada sekolah ada sekolah di Kerdau, Kerdau Konstafis dan Pondok Orang Tua. Saya dulu masa mula nak asaskan, saya dah datang sini, saya ngajar dulu ni kan. Saya dah minta derma dah alhamdulillah ada terbanyak 70 orang. Tapi saya pernah offer, saya ingat lagi ni, walaupun saya tak mari 14-15 tahun sini ni, saya pernah offer orang yang pernah menaja untuk terbina sekolah supaya buat rombongan pergi sekolah lah. Tuan-tuan tengok duit dalam situ. Jadi saya jemput tuan-tuan pergilah. Ya, yang tak pergi sekolah saya JKR belum pergi lagi. Lagi belakang dah. Jabatan Perbandaraan pergi dah. Maybank pergi dah. Semua pergi. JKR belum pergi lagi tuan-tuan. Kalau dia mau pergi lagi senang kan. Jalan nak pergi tu dia mau boleh mikir nak buat lagu mana. Jadi silakanlah ya. Jalan. Tak ada masalah apa-apa. Mari ya. Sampai pukul 10 kita kuliah duha, lepas tu saya buat tour dalam sekolah saya, tutup dengan makan pating, beres. Kita ada belah ikan pating. Tak payah pergi mana-mana hak tulis tu, makan kontak punya ikan pating lah dengan catering kita tidak free of charge, tuan-tuan sekalian. Tapi nak tubik ada tabun derma, begitulah.
Di sekadar itu dulu. Oi, abang ada lagi abang? Ada lagi. Ni orang lama juga tak? Jadi sekadar itu dulu. Jazakumullah atas sumbangan untuk madrasah saya tu, dan Allah jadikan. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salah.